Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه وله. اشرح لي صدري امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. من مولى ومن نصير. العلي العظيم لا حول ولا قوة الا بالله. العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله. العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما العلم تعلم تفقه. من يرد الله خيرا يفقه في الدين. صدق الله ورسوله. Qala al-musannif, berkata pengarang penyusun kitab Penerang Bagi Hati, iaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah. Mana ulumihi, dan mudah-mudahan kita bila manfaat dengan ilmu-ilmunya fid amin, di dalam dunia dan juga di akhirat. Banyak ini segala faedah adalah itu lebih afdal daripada penglihat kerana kebanyakan faedah penglihat itu bangsa dunia dan kebanyakan faedah pendengar itu bangsa akhirat. Kita pada minggu lepas kita dah masuk tentang fasal yang kedua pada 7 fasal dalam kitab yang pertama ni, iaitu pada menyatakan telinga. Telinga dari segi kejadian itu satu nikmat lah, kerana dia jadi alat di mana di situlah Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan sifat pendengar. Sifat pendengar ni maknanya dengan sifat itu maka kita boleh mendengar. Kalaulah telinga yang fizikal ni ada, tapi Allah Ta'ala tak letakkan sifat pendengar, maka tak dapat dengar juga. Itu maknanya ada dua nikmat yang besar tu. Satu alatnya, satu lagi sifatnya. Maka oleh kerana itulah, kalaulah kita gunakan telinga kita ni untuk buat satu yang tujuannya untuk mentaati Allah, maka kita telah menggunakan dua nikmat. Dua nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita untuk kebaikan. Contohnya kita dengar bacaan Quran, kita mendengar bacaan hadis, kita mendengar kuliah,
mendengar nasihat-nasihat, mendengar bunyi-bunyian alam, mendengar perkara-perkara yang baiklah. Kita gunakan telinga tu untuk mendengar perkara yang baik, maka kita telah bersyukur pada dua nikmat Allah Ta'ala. Pertama, nikmat kejadian telinga. Yang kedua, nikmat sifat pendengar itu sendiri. Ini bermakna kalaulah kita gunakan pula, wal'iyazubillah, mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah Ta'ala, kalaulah kita gunakan telinga tu untuk bermaksiat, maknanya kita telah menggunakan dua nikmat Allah, dua nikmat yang Allah Ta'ala jadikan untuk kita, yang wajib kita syukuri. Tiba-tiba kita guna untuk buat maksiat, maknanya kita telah menggunakan dua nikmat Allah yang besar untuk buat maksiat. Kita guna dua nikmat Allah, tapi guna dua nikmat Allah untuk bermaksiat kepada dia. Bayangkan betapa zalimnya kita. Tuan-tuan, zalimnya kita sebab kita gunakan nikmat Allah. Sepatutnya kalau kita nak buat kerja maksiat ni, jangan gunalah nikmat Allah. Itu sepatutnya, gunalah nikmat sendiri ke, buatlah sendiri, jangan guna nikmat Allah. Ini Allah Ta'ala beri, Allah Ta'ala yang bagi, Allah Ta'ala yang jadikan untuk kita, kita guna untuk lawan dia balik. Bermaksiat ni maknanya kita lawan dia. Maksiat ni apa makna tuan-tuan? Maknanya apa yang Allah Ta'ala larang kita buat, maknanya kita lawan dia. Apa yang Allah Ta'ala suruh pula kita tak buat, maknanya kita lawan dia. Ini susahnya kita manusia ni, dia tak faham sangat perkataan maksiat. Tambah kita orang Melayu ni, maksiat ni dah jadi bahasa Melayu. Bila sebut maksiat dalam kepala kita, itu pusat maksiat, dia tu buat kerja maksiat dalam rumah tu. Si nyonya dengan si baba tu buat kerja maksiat kat taman bunga. Maksiat tu itu orang Melayu punya fikir. Sedangkan pengertian maksiyah ni ialah suatu perkara yang Allah Ta'ala larang. Bila kita buat, itu bermakna kita bermaksiat. Apa yang Allah Ta'ala perintah kita tak buat, itu bermakna kita telah melakukan kefasikan. Kita jadi fasik. Buat benda yang Allah Ta'ala larang, asi, kaki maksiat. Buat perkara yang tak buat perkara yang Allah Ta'ala suruh, kita jadi fasik. Itu dia. Dua-dua ni kena faham. Kena faham tuan-tuan, supaya kita tahu kesan daripada diri kita. Wal'iyazubillah. Sebab sama ada kita tak buat perintah Allah ataupun kita buat apa yang dilarang Allah, itu berarti kita lawan Allah. Kita guna nikmat dia untuk lawan Allah. Bayangkan, itu baru satu nikmat telinga. Dua nikmat sifat pendengar. Bagaimana sifat-sifat yang lain, bagaimana nikmat-nikmat yang lain. Nikmat mata, nikmat lidah, nikmat tangan, nikmat kaki yang kita akan bincang dalam kitab ni tuan-tuan. Sebab itulah perkara-perkara ni kita kena bincang. Sebab itulah perkara-perkara ni kita kena jadikan ilmu, jadikan bahasan kita, yang kita bincang-bincangkan, yang kita nasihat-nasihatkan, supaya kita ni ambil perhatian. Kalaulah perkara-perkara ni tak dijadikan bahan untuk perbincangan, bahan untuk ilmu, bahan untuk dijadikan nasihat, itu yang menyebabkan kita akan leka, cuai, lalai. Kita tak perasan pun
kita gunakan nikmat Allah tapi untuk lawan dia balik. Itu sebablah kita sebut pada minggu lepas, perlunya kita gunakan telinga kita ni untuk, contohnya, belajar ilmu yang memberi manfaat, ilmu yang kita boleh amalkan, ilmu yang bila kita amalkan memberi kesan pada diri kita, memberi perubahan dalam jiwa kita, menambah baikkan ibadat kita, menambah baikkan akhlak perangai kita. Sebab ilmu tu adalah ilmu fardu ain yang besok di akhirat kita kena tanya. Tuan-tuan, bab ilmu ni kena tanya, bab ilmu ke akhirat kena tanya. 4 perkara yang saya selalu sebut hadis tu kan, yang akan ditanya. Antaranya umur kita. Umur kita ni kena tanya. Susah kita kalau lagi panjang umur kalau lagi jahat kita, berat lah. Tapi kalau panjang umur, makin baik amalan, itu sebaik-baik manusia. Yang kedua ialah tentang ilmu. Ilmu kena tanya, tuan-tuan. Sebab tu jangan rasa senang hati kalau tak belajar. Jangan rasa senang, rasa seronok kalau jahil. Kalau tak tahu ni, jangan kita rasa seronok. Jangan kita nak jadikan alasan besok ke akhirat, saya tak tahu, saya tak tahu. Tak tahu tu pun besok kena, tuan-tuan. Bila tidak ada usaha untuk belajar, surau depan mata, tiap-tiap hari ada kuliah, tak nak datang bersemuka, buat online lagi. Tak cukup online, kita rakam lagi. Semuka pun tak nak, online pun tak nak, rakam pun tak nak. Apa kau nak? Apa lagi yang kau nak? Kan? Itu tuan-tuan kena tanya. Jadi tuan-tuan, sebab itulah saya sebut pada minggu lepas. Tak tahu lah tuan-tuan ingat ke tidak kan? Rasanya tak ingat dah. Antara kesan ataupun natijah daripada kita belajar ilmu ni, tuan-tuan, yang pertama kata Imam Ghazali ialah menambahkan takut kita pada Allah. Ini Imam Ghazali sebut dalam kitab ni. Kitab kecil je. Kitab Bidayatul Hidayah nama dia. Antara kesan kita belajar ilmu ni, tuan-tuan, walaupun tuan-tuan nampak kitab depan tuan-tuan tu kecil je kan, nampak remeh je kan, kita biasa nak kitab besar-besar. Tapi kalau kita belajar ilmu-ilmu yang memberi manfaat, ilmu yang dikatakan fardu ain, pertama ialah ilmu ni menambahkan rasa khauf, takut kita pada Allah. Bila kita ada rasa takut pada Allah ni, tuan-tuan, itulah yang akan mengawal kita, mengawal perangai kita, mengawal perilaku kita, mengawal sikap kita, mengawal ibadat kita, mengawal hidup kita kat dunia ni. Bila ada rasa takut pada Allah ni. Kerana takutkan Allah ni lah yang kita bertaubat, contohnya. Kerana takutkan Allah lah kita beribadat, contohnya. Kerana kita takutkan Allah lah kita berusaha nak ikhlaskan hati kita dalam amalan kita. Kerana takutkan Allah lah, takut besok ke akhirat nak jumpa Allah, tak tahu macam mana nasib kita depan Allah Ta'ala besok, macam mana amalan kita sikit ke banyak nak ditimbang, apa nasib kita, syurga ke neraka. Itu yang menjadikan kita kat dunia ni kita takut. Kita takutkan Allah, bertaubat kerana takutkan Allah, berubah kerana takutkan Allah, ulang alik tiap-tiap hari datang masjid, datang surau, semayang berjamaah,
mengejar pahala, mengejar kebaikan ni semua kerana takutkan Allah, tuan-tuan. Kalau tak takutkan Allah, bila kita tak takutkan Allah, manusia ni kalau tak takutkan Allah, biasanya yang terjadi ialah dia akan takutkan celaan manusia pula. Dia takut orang cela dia. Orang yang tak takut celaan Allah, dia akan takut celaan manusia. Ni kalau tak datang surau ni, apa orang kata ni? Contohlah kan. Ini kalau tak nampak muka kat majlis ilmu ni, nanti haji tu kan mesti mengata aku orang, takutkan celaan orang. Tuan-tuan, bila takut celaan orang ni, dia akan datang sekali dengan satu lagi, namanya sukakan pujian manusia. Kalau orang puji dia, kembang, mulut kembang, hidung kembang, mata kembang, hati kembang, perut pun kembang, semua kembang. Bukan main suka bila orang puji dia. Makin rajin dia sembahyang, rajin pakai serban, pakai jubah, rajin datang sembahyang jemaah, rajin bila orang puji. Tapi bila orang cela je, mulalah lemah tu. Tambah kita orang Melayu ni kan, orang Melayu ni sentimental value dia tinggi. Jangan salah cakap, kecil hati dia. Jangan salah tegur, nanti jauh hati dia. Jangan power sangat tegur, nanti patah hati dia. Bila patah hati itu lagi teruk. Itu orang Melayu. Mulalah tinggalkan surau, tinggalkan kuliah. Sebab apa? Patah hati kan. Patah hati. Makin tua lagi cepat patah hati. Itulah kita orang Melayu. Kita lah orang Melayunya. Baik, jadi maknanya tuan-tuan, bila tak takut celaan Allah, dia akan takut celaan manusia. Bila takut celaan manusia, dia akan datang sekali dengan namanya gemarkan pujian manusia. Maka orang yang gemar pujian manusia ni, percayalah, hidup dia akan banyak memperagakan amalan saja. Memperagakan amalan, menunjuk-nunjukkan amalan. Hidup dia penuh dengan kepura-puraan jadi orang baik, jadi orang yang beramal bila ada manusia yang memuji dan memuja dia. Tapi bila tidak ada orang yang memuja dia, maka dia tak beramal. Ini namanya penyakit, tuan-tuan, penyakit yang bahaya. Sebab nama penyakit ni ialah riya wal a'yazubillah. Penyakit ni, tuan-tuan, syirik. Jangan buat main, tuan-tuan. Nama dia syirik, walaupun nama dia syirik khafi, syirik yang tersembunyi, tapi syirik. Maknanya menyekutukan Allah dalam beribadah. Beribadah ni sepatut lillahi ta'ala, kerana Allah. Kita persembahkan kepada Allah, untuk Allah Ta'ala nilai besok ke akhirat, ada pahala, dapat rahmat Allah, boleh masuk syurga. Tiba-tiba dia beramal, beribadat kerana nakkan pujian manusia dan takut celaan manusia. Syirik wal'ayazubillah. Walaupun tak keluar daripada agama, tapi berdosa besar. Syirik khafi ni, tuan-tuan, inilah syirik yang paling ditakuti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir zaman ni ada mafhum daripada hadis, Nabi bimbang umat dia tak sembah berhala, tak sembah matahari, tak sembah bulan, tak sembah patung, tak sembah busut, tak sembah apa, tapi menyembah pujian manusia, iaitu riak dalam amalan. Wal'ayazubillah. Jadi jangan kita pandang kecil tentang khauf ni, takutkan Allah ni.
Satu lagi yang menyebabkan timbul penyakit riak ni tuan-tuan ialah kerana kita ni dah terbiasa dan dibiasakan buat kerja mesti ada balasan. Kan? Itu menyebabkan kita, apa yang kita nak buat ni kita nak tengok balasannya. Kita nakkan benda tu. Orang putih kata apa? No money no work lah. Tak ada duit, tak ada kerja. Jadi benda tu menyebabkan dalam nak beribadat, nak datang masjid, nak datang surau, nak dengar kuliah, itu pun kita nak balasan daripada manusia. Apa aku dapat? Apa aku dapat datang surau ni? Apa aku dapat mengaji ni? Apa aku dapat duduk kuliah? Apa aku dapat? Ini yang akhirnya yang dia nak ialah pujian, yang dia takut ialah celaan. Tiga ni punca besar kepada riak, tuan-tuan. Riak ni dia akan masuk dalam hati setiap kita, percayalah. Dia akan masuk dalam setiap amalan kita, percayalah. Kita saja yang boleh detect ataupun tak detect. Nak detect macam mana kalau kita tak ada ilmu? Yang saya sebut ni tuan-tuan, tiga perkara ni, tuan-tuan boleh dapat kat kedai mamak ke? Orang kat kedai mamak tu semua cerita bab riak. Masuk-masuk ada 10 meja, semua tengah minum teh tarik, semua cerita bab riak. Ada? Tak ada, tuan-tuan. Kan? Semua cerita dunia, semua cerita bola, semua cerita cerita dunia lah, tuan-tuan. Nak dapat ilmu ni kat mana? Inilah majlisnya. Datanglah majlis ilmu. Itu je. Kena dah dengar. Dengar, tuan-tuan, itu nama dengar. Sebab itulah di akhirat nanti, di antara penyesalan besar manusia yang dicampakkan ke dalam neraka, tuan-tuan balik baca surah Al-Muluk, ialah apabila mereka tidak menggunakan pendengaran mereka. Bila tak gunakan pendengaran mereka, mereka tak gunakan akal mereka untuk berfikir. Wa qalu law kunna nasma' aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Ini orang yang dah dicampak dalam neraka, barulah sedar diri, barulah insaf, barulah menyesal. Kalaulah kat dunia dulu kami dengar kuliah lah, dengar ceramah lah, dengar tok guru mengajar lah, au naqil, ataupun kami berfikir dengan akal kami, dengan fikiran kami, baik, buruk dan sebagainya, ma kunna fi ashabis sa'ir, nescaya kami tak masuk di kalangan penghuni neraka sa'ir. Itu surah Al-Muluk, tuan-tuan. Patutlah surah ni bacalah tiap-tiap hari kan. Baca tiap-tiap hari. Apa lagi yang kita boleh harapkan besok dalam kubur untuk jadi kita punya teman kita, kawan kita, untuk apa, jadi pak gak kita lah. Pak gak kita nak menghadapi fitnah kubur, fitnah muka nakir ni, melainkan dengan surah Al-Muluk. Fa'tarafu bizambihim. Itu Allah Ta'ala cerita tu, tuan-tuan, keadaan hati, jiwa orang-orang yang dah campak dalam neraka ni. Fa'tarafu, mereka mengakui bizambihim, akan dosa-dosa mereka. Dah masuk neraka baru mengaku salah. Nak buat apa, tuan-tuan? Sebab itulah bila kita baca surah Al-Muluk ni tiap-tiap malam, sebenarnya untuk kita tadabbur surah ni supaya kita jangan menyesal dalam kubur nanti. Itu sebenarnya. Biarlah menyesal kita kat dunia ni. Biar menyesal kita kat dunia. Jadi tuan-tuan, kerana banyak ini, iaitu segala faedah pendengar, sifat pendengar yang ada pada telinga kita itulah, maka sifat pendengar tu dianggap sebagai lebih afdal daripada penglihat.
pendengaran kita ni lebih afdal, lebih utama, lebih penting kalaulah nak dibanding dengan penglihatan mata kita. Padahal dua-dua ni penting, dua-dua ni utama untuk kita sebenarnya, tapi kalau nak dibandingkan, itu pendengar lebih afdal. Kenapa? Kerana kebanyakan faedah penglihat itu bangsa dunia. Maknanya faedah kita dapat melihat ni, itu banyakkan bangsa dunia. Lihat alam, lihat manusia, lihat haiwan, lihat tumbuh-tumbuhan, lihat macam-macam lah aktiviti manusia, lihat warna, lihat macam-macam. Dan kebanyakan faedah pendengar itu bangsa akhirat, bangsa akhirat. Contohlah, kalau katakan orang baca Quran, qari baca Quran, antara orang buta dengan orang pekak, dua-dua ni, satu tak ada penglihatan, satu lagi tak ada pendengaran. Yang ada penglihatan ni dia ada telinga, dia ada pendengaran. Yang buta ni dia tak ada penglihatan dia, tapi dia ada pendengaran. Berbanding dengan seorang yang celik mata dia celik tapi dia pekak. Mana yang lebih berkesan tuan-tuan? Dengar orang baca Quran. Sudah pastilah orang yang dengar. Dia akan dengar, dia akan khusyuk, dia akan berbanding dengan orang yang pekak. Walaupun orang pekak ni celik, mata dia celik, dia tengok, nampak orang mulut dia bergerak-gerak, tapi dia tak dengar apa-apa. Tak ada yang masuk dalam, tak ada info yang masuk dalam telinga dia, tak ada bunyi yang masuk dalam telinga dia. Maka sebab itulah kita lihat, banding dengan antara orang buta dengan orang yang pekak, biasanya orang buta ni lebih aktif. Buta yang dengar lah. Berbanding dengan orang pekak, walaupun dia celik, dia jadi orang yang yang kurang aktif. Orang buta ni tuan-tuan, kawan saya dulu mengaji Mesir, dia kata masa kat Mesir dia main bola, ada kawan-kawan yang main bola ni, orang buta jadi goalkeeper tu. Dah lah buta jadi goalkeeper, kan pelik kan. Tuan-tuan biasa kalau pergi Melaka ke pergi mana-mana, nampak orang buta kan, ada dia langgar tiang. Tak ada tuan-tuan, yang langgar tiang ni orang celik ni. Bawa motor langgar tiang, bawa kereta langgar tiang, pelik semua. Itu orang buta. Orang buta ni kalau naik bas kan, dia nak berhenti kat rumah dia tahu nak picit loceng kat mana. Kalau dia picit loceng tu, bas tu terlajak ke depan, dia marah driver. Rumah aku kat belakang, dia kata. Rumah aku kat belakang, yang terlajak depan apa? Dia marah. Ada orang buta, warna pun dia pegang, dia tahu warna. Tuan-tuan, bila dia buta, sebenarnya dia menyebabkan telinga dia lebih peka lagi. Banyak lagi panca indera dia, tangan lebih peka. Dia dapat rasa, dia dapat kesan. Lepas tu lah cerita-cerita Melayu dulu kan, cerita-cerita kungfu lah kan, bila nak uji anak murid tu, tutup mata betul berlawan. Kononnya lah. Kononnya. Sebab bila tutup mata, deria-deria lain ni jadi lebih berkesan. Itu nak bahas dari segini lah. Sebab itulah kalau tuan-tuan tengok dengan orang yang pekak pula, dia lebih tak aktif lah. Nampak macam pendiam, dia tak campur orang, banding dengan orang buta. Sebab itulah biasanya orang pekak ni dia akan bisu. Sebab dia tak tahu bunyi itu macam mana. Tuan-tuan boleh lihat binatang, ada satu binatang yang pekak. Dia tak buta, dia pekak. Apa nama tu, biawak. Biawak ni sebenarnya dia pekak sikit. Sebab itulah kalau kita nampak biawak kan,
Kita datang dekat-dekat pun dia tak perasan. Tapi bila dia ternampak kita, dia mencanak-canak lari kan. Mencanak-canak kata orang Melaka, lari. Sebab apa? Dia terkejut. Jadi ini sebagai bahasan je. Tapi nak ceritanya sebenarnya pada kita ni, yang celik dan yang dengar ni pun, sebenarnya dalam hidup kita, pendengaran kita ni lebih banyak memberi kesan pada diri kita sebenarnya. Terutamanya dalam perkara-perkara yang melibatkan faedah akhirat. Faedah akhirat. Waktu gunakanlah pendengaran kita ni untuk kebaikan akhirat tu sendiri. Dan kebanyakan faedah pendengar itu bangsa akhirat. Dan kerana itu mendapat engkau, maknanya engkau akan mendapati akan yang buta tu lebih sempurna daripada yang tuli. Ini yang saya sebut tadilah. Orang yang buta, dia akan lebih nampak aktif, dia akan lebih nampak agresif. Maknanya buta ni bagi dia, walaupun dia tak nampak, tapi hati dia biasanya lebih terang. Sebab itulah yang banyak buta hati ni kita. Yang celik mata ni kita banyak buta hati apa? Sebab apa? Kita banyak tengok perkara yang tak baik, menyebabkan mata hati kita buta. Wal-iyazubillah. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut apa? La ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tidaklah yang buta tu pandangan, mata-mata kita ni, tapi yang buta tu ialah hati-hati yang ada dalam dada manusia tu. Ini yang banyak berlaku. Dan bermula mensyukurkan pendengaran itu, kata musannif lagi. Bermula mensyukurkan pendengaran itu ialah memeliharanya daripada mendengar yang dilarang. Mendengar perkara-perkara yang diharamkan, yang dilarang oleh agama. Seperti mendengar mengumpat. Dengar orang mengumpat. Dan mengadu-ngadu. Ini bukan, mengadu-ngadu ni bukannya mengadu longkang sumbat. Itu mengadu. Mengadu-adu ni maknanya ini namimah, maknanya mengadu domba, tuan-tuan. Mengadu domba. Ini yang sedapnya. Dengar orang mengadu domba ni kan. Sedap. Sebab apa? Sekarang ni memang alam dia dan musim dia. Alam ni sebab sekarang ni ada medsos. Tuan-tuan tahu medsos tak? Bukan chili sauce medsos, media sosial. Media bersosial. Itu dia. Sosial kan. Tak cukup apa? Tak cukup WhatsApp. Dulu kita orang tua-tua tak tahu berjadah WhatsApp ni. Sekarang ni berpuluh-puluh grup kita masuk, sampai tak tahu yang mana dah. Grup zaman kawan-kawan sekolah rendah, kawan-kawan tadika pun ada. Dah lah kita tadika tahun 60-an dulu kan, 70-an. Tak ingat muka pun. Ada juga. Sekolah rendah ada grup, menengah ada grup. Mana-mana pun kita ada grup. Grup kerja, grup pencen, grup apa lagi. Semua grup ada. Grup makan, grup karipap, grup teh tarik, semua. Ada yang grup membawang ada. Nak masuk grup tu kena membawang. Bayangkan tu semua. Allah. Yang syoknya ialah kita syok. Itu dia. Punyanya penyakit hati kita ni, kita syok dengan benda-benda tu. Syok dengan ni lah, ni dua perkara ni, mengumpat dengan mengadu-adu ni, mengadu domba. Cuba cerita dalam grup tu, cerita bab riak, mesti semua senyap. Tak ada yang menyampuk pun. Tapi kalau bab mengumpat, tak sempat nak baca dah turun. Itu dia.
Kalau bab mengadu domba ni, lagi seronok. Siap gambar, siap bunyi, siap audio, visual lagi. Kan? Kita pula jenis copy paste, forward, copy paste, forward. Sampai tak tahu apa yang kita copy, apa yang kita forward. Banyak dosa kita ni tuan-tuan. Sebab itulah kita semayang tak khusyuk, baca Quran tak dapat, tak tahu apa hidayat dalam Quran ni. Kita tak rasa berdosa, buat dosa. Tak seronok nak buat pahala, tak takut mati. Mati pun tak takut. Macam mana ni? Umur dah makin tua kan? Umur dah makin tua, dah 60, dah 70, dekat 80 pun masih main WhatsApp. Lepas tu main-main untuk sengih sendiri kan. Hal orang tua ni sengih sendiri tengah main WhatsApp. Allah Akbar. Dan 60-an, 70-an terjumpa pula buah hati zaman kecil-kecil dulu. Berbunga-bunga balik. Umur dah 60, 70 berbunga-bunga balik cinta monyet dulu. Akhirnya macam-macam dah berlaku kan. Ini semua sebab apa? Kita suka dengar maksiat. Mendengar, mengumpat ni maksiat. Mengumpat ni maksiat tuan-tuan. Mengadu domba ni maksiat. Larangan daripada Allah jelas dalam Quran. Pengharaman, pengharaman contohnya mengumpat. Ayat Qurannya jelas. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minaz-zann inna ba'daz-zanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Hei orang beriman, jauhi sangka-sangkaan, kerana kebanyakan sangka-sangkaan ni berdosa. Jangan mengintai-ngintai kesalahan orang, mengungkit-ungkit kesalahan orang. Dan jangan mengumpat seorang kamu kepada seorang yang lain. Ayatnya jelas. Tapi itulah yang kita sukanya. Allah Ta'ala hadapkan pada orang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Bukan pada manusia keseluruhannya, bukan pada orang munafik, bukan pada orang kafir, pada orang beriman. Kita lah yang ngaku beriman. Tapi kita lah yang paling kuat mengumpat, paling. Dia bila sebut membawang ni, ada cerita lain ke? Saya tak tahu kata membawang ni. Yang nama membawang ni cerita macam mana? Bukan membawang ni mesti mengumpat ke? Tak kan? Saya tak tahu tuan-tuan. Tuan-tuan biasa kan? Saya kaki masak memang guna bawang lah, itu je. Tapi membawang ni saya tak tahu sangat. Jadi kalaulah yang dikatakan membawang tu ialah ngumpat, ialah gosip, benda-benda yang tak jelas, yang bersifat su'uzon, bersifat gosip, bersifat umpat, bersifat mengadu domba, mengungkit-ungkit kesalahan orang, mengintai-ngintai kesalahan orang. Ini semua kerja haram tuan-tuan. Haram. Maka tak heranlah kalau orang yang tenggelam, hanyut dalam alam sebegini, memang kotor hati dia tuan-tuan. Sebab kotor dengan dosa. Kotor dengan dosa. Wal'ayazubillah. Dan orang yang begini telah menggunakan dua nikmat besar yang Allah Ta'ala telah berikan pada dia. Allah Ta'ala beri percuma, tapi dia guna untuk bermaksiat pada Allah. Guna nikmat Allah tapi untuk buat dosa. Tak zalim tu nama dia. Zalim. Kita ingatkan zalim ni pemerintah je. Ingatkan zalim ni ketua-ketua negara je. Ingatkan zalim ni pembesar-pembesar je. Yang dikatakan zalim ni sultan-sultan yang zalim je. Rupa-rupanya kita pun boleh masuk di kalangan orang yang zalim. Nabi Adam AS, bila dia makan buah khuldi tu dengan isteri dia, kemudian dia bertaubat. Dia kata apa? Rabbana
wahai Tuhan kami, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Nampak tuan-tuan? Kami telah menzalimi diri kami sebab apa? Sebab Allah Ta'ala jadikan dia sedar, Allah Ta'ala jadikan dia, Allah Ta'ala beri dia rezeki macam-macam, dudukkan dalam syurga, tiba-tiba guna nikmat Allah Ta'ala untuk makan buah yang terlarang. Itu zalim. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami telah menzalimi diri kami, wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, nescaya kami masuk di kalangan orang-orang yang rugi. Sebab itulah kita kena banyak, kena sering, kena sentiasa memperbaharui taubat kita pada Allah. Tak payah tunggu kita mencuri baru nak taubat, tak payah tunggu kita minum arak baru taubat, tak payah tunggu kita berzina baru taubat. Kita ni kena banyak bertaubat. Sebab apa? Kita ni banyak dosa. Banyak dosa kita, tuan. Sebab ada setengah orang kata kena taubat dah. Apalah taubat kita? Aku bukan mencuri, aku tak minum arak, aku tak isap dadah, aku tak makan rasuah. Macam dah dia berasa dia bersih pada dosa. Padahal dosa ni, tuan-tuan, banyak sangat. Kita je tak sedar diri kan. Kita yang tak sedar diri. Sebab itulah kena taubat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maksum tu pun, yang terpelihara daripada dosa, dalam hadis dia menyebut dia bertaubat. Dia sebut perkataan tu, aku bertaubat lebih 70 kali sehari. Itu Nabi. Bukan mana Nabi ada dosa banyak macam kita, tapi taubat maknanya istighfar Nabi, taubat Nabi itu menaikkan derajat dia lagi di sisi Allah Ta'ala. Kita ni kena taubat sebab kita ni dah duduk darjat bawah ni. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Itu yang kita takut tu. Sebab dosa yang kita buat dengan lidah kita, dengan mata kita, dengan telinga kita, dengan kaki kita, dengan tangan kita, dengan kehidupan kita yang terlalu banyak bermaksiat pada Allah, tak buat perintah Allah ni, takut dosa-dosa ni telah menjatuhkan kita serendah-rendah kedudukan di sisi Allah. Itu yang kita takut. Bimbang kita, tuan-tuan. Yang paling kita takut masa itulah pula nyawa kita kena cabut. Menyesal, tuan-tuan, menyesal. Sebab telah saya sebut tadi kan, Al-Muluk tadi kita amalkan tiap-tiap hari supaya kita ni menyesal kat dunia. Biarlah bila kita baca surah Al-Muluk, kita tadabbur ayat-ayat dia, Allah Ta'ala cerita tentang penyesalan orang dalam neraka, supaya pengajarannya kita ambil iktibar, kita kena menyesal kat dunia. Bukan sekadar seronoknya dengan cerita orang dalam neraka menyesal kan. Pada ayat tu tuju pada kita, iaitu jangan jadi begitu, jangan jadi menyesal di akhirat, hatta jangan menyesal dalam kubur nanti. Menyesal mestilah ketika di dunia. Barulah Allah Ta'ala akan pandang kita, bimbing kita, balikkan kita ke pangkal jalan. Itu, tuan-tuan. Kitab ni memang hentam betul kita. Itulah kitab tasawuf. Seperti mengumpat dan mengadu-ngadu dan segala perkataan yang tidak baik, seperti bid'ah dan berbantah-bantah, dan seperti mendengar suara perempuan dan muda belia jika ditakuti daripadanya akan fitnah. Wallahu a'lam bisawab. Kita sambunglah minggu depan. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اختم لنا بالحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.